Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammin taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita sampai kepada ayat yang ke-8 dan ke-9 daripada surah Tabarak, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Dari ayat ke-8 dan ke-9 ini dia menceritakan salah satu keadaan orang yang kafir semasa dia berada di dunia. Masa apabila dia dah berada di dalam neraka, penjaga neraka bertanya kepadanya, alam ya'tikum nadhirun, tidakkah pernah datang, adakah telah datang kepada kamu semasa di dunia dulu nadhirun, orang yang memberikan amaran. Dari nadhirun, setiap kali kita berjumpa di dalam Al-Quran, dia mempunyai pasangannya. Sebab nazir di zaman Nabi Muhammad ialah Rasul yang memberikan amaran, yang memberikan peringatan. Dan pasangan kepada nazir ialah Bashirun, memberi berita gembira. Maknanya semua Nabi-Nabi dan Rasul datang memberi amaran. Sekiranya kamu tidak beribadat, Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Sekiranya kamu tidak bertaubat, Allah Ta'ala akan menimpakan siksaan. Itu dipanggil nazir. Dan dalam masa yang sama, Nabi-Nabi dan Rasul, dia akan membawa juga berita gembira, iaitu Bashirun. Maksudnya sekiranya kamu beramal, Allah Ta'ala akan membukakan hati, Allah Ta'ala akan memberikan kegembiraan, Allah Ta'ala akan membuang segala hijab-hijab, memasukkan ke dalam syurga. Jadi kedua-dua sifat itu, Bashirun wa Nazirun, itu ialah sifat Nabi-Nabi dan Rasul. Cuma kita maklum setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, maka tugas memberi amaran dan tugas memberi berita gembira tersebut disambung oleh al-ulama'u warathatul anbiya. Dan kita dah bincang sebelum ini, al-ulama yang dimaksudkan ialah al-arifuna, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ialah pewaris sebenarnya Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi setiap zaman kita akan didatangi oleh nazir tadi, orang yang memberikan amaran dan berita gembira. Jadi apakah sebab orang ini masuk ke dalam neraka? Ditanya, adakah dah datang kepada kamu nazir? Apabila dah berada di dalam neraka, dia akan jawab bala, bahkan telah datang. Jadi macam mana dia boleh jawab bala tadi? Bala ni menunjukkan dia mengetahui bahawa semasa di dunia, dia telah didatangi oleh seseorang memberi amaran kepadanya. Tapi persoalan ni, semasa di dunia, dia tidak mengenali orang tersebut. Dia tidak mempercayai orang tersebut. Dia meragui orang tersebut. Tapi apabila dah masuk di dalam neraka, di situ datang keyakinan. Maka sebab tu dia jawab bala. Betul, orang tu sebenarnya telah datang kepadaku di dunia. Sebab tu dia boleh kata bala tadi, maksud dia mengesahkan bahawa Allah Ta'ala tidak menzaliminya, bahkan Allah Ta'ala telah menghantar nazir tersebut. Tapi soalannya, macam mana di akhirat dia boleh tahu nazir tadi tu, orang yang dia dustakan, orang yang dia ingkari tadi, sebenarnya ialah nazir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana di akhirat, apabila dia melihat orang yang datang memberi amaran dan berita gembira, dia melihat orang tersebut bersama Nabi-Nabi dan Rasul di akhirat.
orang yang dituduh di dunia tadi sebagai pendusta kan, ataupun orang yang sesat ataupun seumpamanya, apabila di akhirat dia melihat orang tersebut bersama-sama dengan Nabi dan Rasul, maka pada ketika itu barulah dia tahu dia sebenarnya telah didatangi oleh Nazir. Cuma dia bagi tahu juga apa masalah dia semasa di dunia dulu. Masalah dia yang pertama ialah fakadzabna, daku mendustakan di dalam hatiku. Maksudnya dalam hati dia ada satu masalah, tidak mempercayai. Dia kata, betul ke orang ni? Ini ke guru? Ini ke utusan? Atau inikah nazir? Ini ke pewaris kepada Rasulullah SAW? Maka masalah pertama ialah fakadzabna, i'tiqad yang salah. Maksudnya dia beriktikad dalam hati dia tadi mendustakan orang yang datang. Nah, itu masalah kita di akhir zaman dan dalam semua zaman nanti, insyaAllah kita bacakan sejarah kan, ulama-ulama Islam, pewaris-pewaris Nabi didustakan. Dan apabila dah ada akidah di dalam hati ini ialah takzib, maknanya mendustakan ulama-ulama pewaris Rasulullah SAW. Wa qulna, lalu mereka menzahirkan pendustaan di dalam hati dengan percakapan. Dari apa yang dia cakap? Dia kata, ma nazzalallahu min syai'in, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apa-apa sesuatu pun. Ini ialah masalah apabila kita mengingkari khususiat. Khususiat di mana? Kurniaan khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Maksud kita menganggap semua manusia sama. Kita menganggap kan semua manusia tiada apa-apa kelebihan. Maksud semua manusia dihukumkan sama kerana zahirnya seperti kita. Kan, sebagaimana kita berjalan, dia pun berjalan. Sebagaimana kita makan, dia pun makan. Sebagaimana kita sakit, dia pun sakit. Kan, sebagaimana kita berkahwin, beranak pinak, susah, senang seumpamanya. Jadi kita tengok orang ni pun sama je. Jadi macam mana kita nak kata orang ni mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu masalah yang berlaku yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak mempercayai Nabi-Nabi dan Rasul ialah kerana persamaan zahir. Dia kata, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am. Kenapa Rasul ni pun makan makanan seperti kita makan? Sepatutnya kalau Nabi dan Rasul tak payah nak makan. Wa yamshi fil aswaq, dan dia pun kena pergi pasar, dia pun kena pergi sekolah, kan, dia pun kena macam-macam masalah. Jadi dia melihat zahir, lalu dia mengingkari orang tersebut ialah Rasul, orang tersebut ialah Nabi. Dan pada hari ini kita mengingkari orang tersebut ialah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka tidak boleh memahami kurniaan batin pada manusia, dia hanya menganggap kurniaan Allah tu hanya pada zahir. Dia hanya menganggap kurniaan Allah ni ialah harta benda, kurniaan Allah ni ialah kecantikan. Dia hanya anggap kurniaan Allah ni ialah pengaruh, jawatan dan seumpamanya. Dia tak mengetahui ada kurniaan di dalam hati manusia yang diistilahkan sebagai ilmu, yang diistilahkan sebagai nur, ketakwaan dan seumpamanya. Jadi dia kata, ma nazzalallahu min syai'in, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu apa pun. Tiada lebih lagi dah melainkan apa yang ada yang kita lihat pada zahir ni. Itulah yang diistilahkan sebagai materialistik. Maksudnya kita hanya memandang kepada zahir. Yang kita tak mengetahui ada batin yang menerima kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak memadai dengan kejahilan dia. Kejahilannya pada batin. Bahkan dia menambah dengan tuduhan. In antum illa fi dalalin kabir. Dia bagi tuduh pula pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Dia kata, antum fi dalalin kabir. Kamu ni berada di dalam kesesatan yang amat besar. Maksudnya dia tuduh ini ajaran sesat, ini ajaran sesat dan seumpamanya. Tapi sebenarnya yang dituduh tadi tu ialah nazirun, orang yang membawa amaran, pewaris Rasulullah SAW sehinggalah hari kiamat. Jadi daripada ayat ni kita boleh rujuk satu kitab lah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abil Mawahib Abdul Wahab Ash-Sha'rani, meninggal dunia pada tahun 973 Hijrah. Jadi Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab ni dia menyatakan kisah-kisah ulama dahulu, pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didustakan oleh ahli zamannya. Sebahagian daripada mereka dibunuh, sebahagian daripada mereka dihalau keluar daripada negaranya. Jadi kita mula dengan pertama sekali dinyatakan, iaitu Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu. Maksudnya ahli kampungnya ataupun ahli negaranya menghalaunya keluar daripada negaranya sebanyak 7 kali. Setiap kali mereka menghalaunya keluar, telah turunkan bala. Lalu ahli itu panggil balik semula. Ahli kampungnya panggil balik semula. Lepas tu setelah berapa lama, mereka rasa, ajaran tak betul, halau lagi. Perkara tu berulang kan sebanyak 7 kali.
Jadi dinyatakan Abu Yazid Bistami apabila dipulang kepada kampungnya iaitu Bistam daripada pengajiannya, dia bercakap dengan ilmu-ilmu hakikat yang tidak pernah diketahui oleh ahli negaranya. Dia menceritakan tentang maqam-maqam Nabi dan wali-wali. Maka salah seorang daripada ulama ahli zahir yang berada di zaman tersebut yang bernama Husain ibn Isa, dia telah mengingkari ajaran Abu Yazid al-Bistami. Jadi dia memerintahkan ahli negara tersebut mengeluarkan Abu Yazid Bistami sehingga orang yang qadi ataupun imam tadi itu meninggal dunia. Barulah Abu Yazid dipanggil semula pulang. Dan apabila dah kembali semula pulang ke negara ni, barulah rakyat tempatannya azzamuhu, mengagungkannya, wa tabarraku bihi, dan mereka mengambil keberkatan daripadanya. Dan begitu juga berlaku kepada Syekh Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu. Kan maksudnya beberapa manusia menyampaikan ataupun menghasut pemerintah di zaman tersebut, mengatakan bahawa Zunnun membawa ajaran yang tidak betul. Jadi dia tadi ditangkap daripada Mesir ke Baghdad dalam keadaan tangannya terikat dengan rantai. Lalu dia berkata kepada masa khalifah di zaman tersebut, bercakap dengan Zunnun al-Misri. Lalu apabila Zunnun Misri menjawab soalan-soalan khalifah tersebut, maka khalifah dia kata amat hairan. Dia kata sekiranya orang seperti ini dihukumkan sebagai zindik, maka tiada lagi di atas muka dunia mana-mana manusia yang boleh dihukumkan Muslim. Itulah ilmu yang tinggi yang ada pada khalifah di zaman tersebut. Dia boleh membezakan manusia yang baik dan manusia yang sebaliknya. Dan begitu juga berlaku kepada Samnun al-Muhib radhiyallahu anhu. Berlaku kepadanya fitnah yang amat dahsyat. Kan seorang perempuan datang mendakwa bahawa perempuan tadi mencintainya, mengajaknya berzina, kan tetapi dia tadi enggan melakukan perkara haram dengan perempuan tersebut. Maka perempuan tadi membuat fitnah kepada khalifah di zaman tersebut. Maka khalifah memerintahkan agar dibunuh Samnun, dipancung kepalanya. Jadi sebahagian daripada anak-anak muridnya lari meninggalkan kawasan tersebut bertahun-tahun sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka. Dan begitu juga berlaku kepada Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz. Maksudnya ulama di zamannya menghukumkan bahawa dia tadi kafir kerana lafaz-lafaz yang mereka jumpai di dalam kitabnya. Maksudnya dinyatakan, kalau orang bertanya kepada kamu, daripada manakah kamu datang dan kepada manakah kamu pergi, maka di dalam kitab itu dinyatakan tiadalah jawapanku melainkan lafaz Allah, Allah, Allah bersama-sama dengan lafaz yang lain. Jadi disebabkan ayat yang mereka jumpai dalam kitab Abu Sa'id, mereka menghukumkan dia tadi kafir. Jadi satu ketika ada beberapa kumpulan ahli fiqh yang amat marah kepada Zunnun al-Misri. Lalu mereka tadi menaiki sebuah kapal untuk pergi kepada Sultan untuk mengadu ataupun untuk membawa fitnah dan menghukumkan kepada Zunnun al-Misri tadi kufur. Jadi sahabat-sahabat Zunnun al-Misri memberitahu kepadanya bahawa terdapat sekumpulan ahli fiqh, qadi-qadi yang ingin membuat hasutan kepada Sultan agar kamu tadi dibunuh. Jadi Zunnun al-Misri terus mengangkat tangannya berdoa, berkata, Allahumma in kanu kazibin, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya mereka tadi dusta, fagharriqhum, maka engkau tenggelamkanlah mereka. Maka serta-merta sampan ataupun kapal yang mereka naiki tadi terbalik, dan manusia memandang peristiwa itu berlaku di hadapan mereka, dan kesemua orang yang berada dalam kapal tadi mati, termasuk dengan tuan-tuan kapal tadi. Maka orang tanya, kenapa pula tuan kapal ni pun mati juga? Maka dia jawab, qad hamal fusaq, kerana dia telah membawa orang-orang fasik. Dan begitu juga mereka ahli kampung ataupun ahli negeri tersebut menghalau Sahal ibn Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, dan mereka menghalaunya pergi ke Basrah, dan mereka menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang amat buruk, dan akhir sekali mereka mengkufurkannya. Jadi kekallah Syekh Abdullah Sahal bin Abdullah Tustari berada di dalam pelarian di Basrah sehinggalah dia tadi meninggal dunia. Walaupun kita ketahui dia mempunyai ilmu yang amat tinggi, ma'rifatnya dan ijtihadnya di dalam ibadat. Kerana dia berkata taubat ialah satu kefarduan ke atas manusia pada setiap nafas. Dengan sebab ungkapan tersebut, maka ahli-ahli fiqh di zamannya marah kepadanya. Dan begitu juga dibunuh Husain al-Hallaj dengan doa daripada Amr bin Osman al-Makki. Maksudnya Amr bin Osman al-Makki, dia menyimpan satu buku daripada buku ahli-ahli hakikat.
Jadi Husain Al-Hallaj mengambil buku tersebut. Jadi Amr bin berkata, siapa yang mengambil buku ini, nescaya dia akan dipotong kedua tangannya dan kakinya. Jadi perkara tersebut benar-benar berlaku. Jadi ulama menuduh Husain Al-Hallaj tadi sebabkan daripada manusia-manusia dengki di zamannya, menuduhnya tadi bahawa dia tadi kafir untuk menyembunyikan dia tadi sebenarnya mati kerana kedengkian oleh satu orang manusia yang bernama Amr ibn Uthman. Dan sebahagian daripada manusia menuduh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu semasa Syekh Junaid Al-Baghdadi mengajar ilmu tauhid, menuduh dia tadi membawa ajaran sesat. Summa innahu tasattara bil fiqhi. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi untuk menyelamatkan diri ni, dia menzahirkan bahawa dia tadi sebenarnya tidak mengajarkan ilmu tasawuf. Bahkan dia menzahirkan dia tadi mengajar ilmu fiqh. Dan sebahagian daripada manusia mengeluarkan Muhammad ibn Fudail Al-Balkhi dengan sebab mazhab yang akan dinyatakan kemudian. Dan sebahagian manusia menghalau Hakim At-Tirmizi radhiyallahu anhu daripada balagh apabila dia tadi menulis kitab Ilalus Syari'ati dan kitab Khatmul Awliya. Dan mereka mengingkari ke atasnya dengan sebab dua kitab yang ditulis, dan mereka menuduhnya melebihkan wali-wali Allah ke atas nabi-nabi. Dan mereka menghimpun semua kitab-kitab Hakim Tirmizi dan mereka melemparkannya ke dalam laut. Lalu datang satu ikan yang amat besar, menelan semua kitab-kitab tersebut selama bertahun-tahun. Kemudian setelah itu kitab tadi dikeluarkan semula oleh ikan tadi, dan manusia mengambil kemanfaatan, dan buku tersebut dibaca sampai kepada hari ini. Dan sebahagian daripada ahli zaman mengingkari kepada Yusuf ibn Husain, dan mereka menuduhnya dengan dosa-dosa besar sehinggalah dia tadi mati meninggal dunia. Dan sebahagian daripada manusia menghalau Syekh Abdul Hasan Boshanji, dan mereka mengingkarinya, menghalaunya ke Naisabur, dan dia kekal di sana sehinggalah dia tadi mati meninggal dunia. Dan sebahagian daripada ahli Mesir menjadi saksi palsu ke atas Imam As-Subki bahawa Imam Subki telah kufur berkali-kali. Sekalipun Imam Subki ialah imam yang agung di zamannya, kan banyak bermujahadah mengikut sunnah Nabi, dan sehinggalah dia tadi meninggal dunia. Dan sebahagian daripada anak-anak murid Imam Subki yang amat mencintai Imam Subki, mereka berkata kepada qadi di zamannya bahawa Imam Subki ialah manusia yang gila. Maksudnya tujuan dia kata imam dia tadi ataupun guru dia tadi gila ialah untuk melepaskannya daripada tuduhan yang dituduh kepadanya. Jadi Abul Hasan Al-Khawarizmi dia berkata, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencipta neraka Jahannam, nescaya Allah Taala akan mencipta neraka Jahannam tersebut kerana Imam Subki tadi. Maknanya kerana Allah Taala nak meletakkan di dalam neraka Jahannam tadi manusia-manusia yang menyakiti Imam Subki dan mengingkarinya dan mengkufurkannya. Dan dia berkata juga, sekiranya Imam Subki yang amat agung tadi tidak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada siapa dah manusia yang layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diriwayatkan bahawa Imam Abu Bakar An-Nablusi berserta keagungannya, ilmunya, zuhudnya, istiqamahnya, amar ma'ruf dan nahi munkarnya, ahli negaranya menghalaunya daripada Maghrib dengan tangan yang diikat sampailah kepada Mesir, dan mereka menjadi bersaksi di hadapan Sultan bahawa dia tadi membawa ajaran yang tidak betul. Dan apabila diminta supaya dia tadi menarik balik pendapat-pendapatnya, maka dia enggan menarik balik pendapat dan akidahnya, maka dia tadi ditangkap dan disiat kulitnya, kan dalam keadaan dia masih hidup. Dan dikatakan semasa dia tadi disiat kulitnya tadi tu, dia diterbalikkan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, bahkan dia kekal membaca Al-Quran. Dia kekal membaca Al-Quran walaupun kulit badannya habis semua telah dipotong. Sehingga kan ramai manusia yang amat terharu dan teruja dan ingin menjadikannya sebagai orang ikutan kerana dia masih kekal membaca Quran walaupun dalam keadaan diseksa. Maka mereka menyampaikan perkara tersebut kepada Sultan, dan Sultan berkata, bunuh dia terlebih dahulu, kemudian baru kamu siat kulitnya. Dan diriwayatkan juga bahawa Syekh Abu Madian, mereka ahli kampung yang mengeluarkannya dan menghalaunya daripada negaranya. Begitu juga Syekh Abdul Qasim Nasr Abazi radhiyallahu anhu, mereka mengeluarkannya daripada kota Basrah.
Mereka mengingkari percakapannya dan segala ajarannya, dan dia tadi lari meninggalkan diri, kekal di Mekah sehinggalah dia mati meninggal dunia. Dan sebahagian daripada manusia membuat penyaksian palsu kepada Syekh Abdul Hasan Al-Husari radhiyallahu anhu, dan mereka menuduhnya dengan kufur disebabkan ada lafaz-lafaz yang dipalsukan, yang dimasukkan di dalam kitabnya. Jadi Qadi memanggilnya, bertanya, adakah kamu tadi menulis ayat-ayat tersebut? Kan, lalu mereka menuduhnya tak menerima percakapannya dan mereka menghalang daripada mengajar sehingga dia tadi meninggal dunia. Dan mereka tadi menuduh Ibnu Samnun dengan kata-kata yang amat keji sehingga dia tadi meninggal dunia. Dan mereka tadi tidak menghadiri jenazahnya sekalipun dia adalah ulama yang agung di zamannya. Dan dinyatakan juga kisah secara terperinci yang berkaitan dengan Imam Al-Hallaj radhiyallahu anhu. Maksudnya dinyatakan oleh Ibnu Khaliqan di dalam kitab sejarahnya bahawa Imam Husain Al-Hallaj tadi, maka kenapa dia tadi dinamakan Hallaj? Hallaj ni maknanya orang yang mencabut biji daripada kapas. Maksudnya kapas tu kita kena cabut bijinya, barulah kapas tadi boleh digunakan. Dari satu ketika Al-Husain tadi tu, Syekh Al-Husain tadi, dia duduk di kedai satu orang manusia yang kerjanya mencabut biji-biji daripada buah, daripada kapas tadi. Dan dia ada satu stok lah yang disimpan kapas yang masih belum dipisahkan daripada bijinya. Jadi tuan kedai tadi keluar sekejap atas satu urusan, dan apabila dia balik, dia melihat ke semua kapas-kapas tersebut telah lerai dan bersih daripada bijinya. Disebabkan Syekh Husain tadi berada duduk dalam kedai tersebut. Maka semenjak daripada itu dia dinamakan sebagai Hallaj. Tadi Syekh Al-Hallaj radhiyallahu anhu, dia salah satu keramat ni ialah dia tadi dikurniakan dengan makanan buah-buah pada musim panas semasa dia berada di musim sejuk. Dan apabila dia berada di musim sejuk, Allah Ta'ala akan menghantar kepadanya buah-buah yang sepatutnya tumbuh di dalam musim panas. Dan Syekh Al-Hallaj apabila dia tadi menghulurkan tangannya ke udara dan dia menarik semula tangannya, maka tangannya akan dipenuhi dengan dirham. Dan dia menyamakannya sebagai darahimul qudrah, dirham yang menzahirkan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Khaliqan berkata, ada pun sebab Hallaj tadi dibunuh bukanlah disebabkan oleh perkara yang mewajibkan ataupun yang menuntut, yang disahkan oleh syarak, tetapi ada seorang menteri di zaman tersebut yang berusaha agar dia tadi dibunuh. Jadi mereka bertanya, adakah Hallaj tadi mempunyai kitab-kitab yang ditulis? Jadi mereka berkata, ya, dia mempunyai kitab. Jadi mereka membawa kitab tersebut. Dan didapati di dalam kitab tersebut satu fatwa bahawa mana-mana manusia yang tidak mampu untuk menunaikan haji, maka dia tadi boleh masuk ke dalam satu bilik dalam rumahnya, dia membersihkan bilik tersebut, mewangikan bilik tersebut, dan dia tawaf di dalam bilik tersebut, maka dia seolah-olah telah menunaikan haji. Jadi apabila ada tulisan tersebut di dalam kitabnya, maka Qadi bertanya, adakah kitab ini tulisan kamu? Maka dia kata, betul, inilah kitab penulisanku. Daripada mana kamu mengambil kitab ni? Dia kata, aku mengambil kitab ni daripada Hasan Al-Basri. Tetapi dalam Al-Hallaj, dia membuat pengakuan tersebut kerana dia tidak mengetahui bahawa ada manusia telah memasukkan kalam-kalam yang palsu di dalam kitab ni tadi. Jadi Qadi tadi berkata, kazabta ya muraqaddam, kau berdusta bahawa kau mengambil kitab ini daripada Hasan Al-Basri, wahai orang yang halal ditumpahkan darahnya. Tiada, maksudnya dia kata tiada dalam kitab Hasan Basri satu apa pun daripada perkara yang kamu nyatakan. Dan apabila menteri tadi, Al-Wazir tadi, dia mendengar Qadi berkata muraqaddam. Muraqaddam tu maknanya orang yang dihalalkan dibunuh. Maka dia memerintahkan, wazir, menteri tadi memerintahkan kepada Qadi untuk memfatwakan bahawa orang ni ialah orang yang kafir untuk dia tadi dibunuh. Tetapi Qadi tak berani kan untuk menghukumkan Hallaj tadi sebagai manusia yang kafir, tetapi dipaksa oleh wazir tersebut, maka dia menulisnya. Jadi apabila dah dihukumkan fatwa, dia tadi wajib dibunuh dan seumpamanya, maka orang awam mula marah kepada wazir tersebut. Jadi menteri tadi takut, maka dia pergi berjumpa khalifah di zaman tu. Jadi khalifah lah yang mengarahkan agar Hallaj tadi dibunuh, dipukul dengan 1000 kali rotan. Walaupun dia tadi dipukul dengan 10,000 kali rotan, dia tetap tidak
mengeluh dan tidak mengerang rasa kesakitan. Kemudian dipotong kedua-dua tangannya, dipotong kedua belah kakinya dan disalib. Kemudian dibakar dengan api. Setengah ulama menyatakan mereka keliru. Adakah dia sebenarnya yang dibunuh dan disalib, ataupun dia tadi diangkat sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Isa AS. Kemudian Imam Syarani menyatakan tentang kisah Imam Ghazali radhiyallahu anhu, bagaimanakah manusia ataupun qadi-qadi di zamannya memfatwakan bahawa Imam Ghazali telah kufur, keluar daripada agama Islam, dan mereka membakar kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu, memberikan bantuan kepada Imam Ghazali, dan akhir sekali mereka menulis balik semula kitab Ihya tersebut dengan air daripada emas. Maksudnya mereka amat menghormati kitab tersebut. Setengah daripada manusia yang mengingkari Imam Ghazali dan memfatwakan agar semua kitab-kitab Imam Ghazali mesti dibakar ialah Qadi Iyad, dan kedua ialah Ibnu Rushd. Dan apabila sampai peristiwa tersebut, maksudnya Imam Ghazali diberitahu bahawa Qadi Iyad memfatwakan agar buku kamu hendaklah dibakar, maka Imam Ghazali mendoakan kecelakaan kepada Qadi Iyad. Maka Qadi Iyad mati serta-merta di dalam tandas di dalam rumahnya pada hari yang Imam Ghazali doakan ke atasnya. Dan mereka juga ni, dan satu riwayat yang lain, mereka setengah daripada kumpulan manusia menyakiti Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu, dan mereka menghalaunya keluar daripada negara Maghribi. Kemudian apabila Imam Abu Hasan Syazili keluar daripada negara ni, dia pergi mengarah ke Mesir. Jadi ahli negara ni menulis kepada khalifahnya ataupun gubernur yang berada di Mesir bahawa akan datang kepada kamu satu orang manusia daripada Maghrib, yang orang tersebut ialah orang yang zindik. Kami telah menghalaunya daripada negara kami, maka hendaklah kamu berhati-hati daripada berhimpun dengan orang tersebut. Maka Syekh Abu Hasan Syazili pun pergilah ke Iskandaria. Jadi mereka apabila dia sampai saja, dia mendapati ahli Iskandaria memaki hamunnya, dan mereka tadi memberitahu kepada Sultan. Dan sentiasalah Imam Abu Hasan disakiti, dihina dan seumpamanya, sehinggalah manusia tadi dihalang daripada pergi kepada haji. Bertahun-tahun mereka tak dapat pergi menunaikan haji kerana ada pencuri ataupun ada bahaya pada jalan menunaikan haji. Tetapi dalam keadaan manusia tak boleh pergi menunaikan haji tersebut, Imam Abu Hasan Syazili dengan keramatnya, dia dan jemaah ni saja yang boleh pergi. Tiap-tiap tahun pergi pulang dalam keadaan selamat, tidak ada curi, tidak dibunuh dan seumpamanya. Maka disebabkan keramat tersebut, maka mulalah manusia beriktikad kewaliannya. Dan dituduh Syekh Ahmad Rifai dengan zindik ataupun ilhad, keluar daripada agama Islam, dan dia juga dituduh menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan di penghujung ni, kita maklum bahawa imam-imam seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kesemua mereka diuji dan dituduh dengan pelbagai tuduhan di zaman mereka. Dan itu beberapa sirah ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang didustakan. Ini perincian beberapa contoh kepada firman Allah Taala, bala qad ja'ana nazirun. Kan bagaimanakah ahli kafir, maksud manusia yang kufur tadi, mereka mendustakan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menghukumkan mereka tadi sesat. Dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menyatakan, apakah punca manusia-manusia tadi menghukumkan kufur kepada ahli-ahli makrifat, mereka yang membawa ilmu makrifat ketuhanan? Jadi jawapannya Syekh Muhyiddin berkata, perkara-perkara yang mereka bawa kharijatun an tauril aql, perkara tersebut berada di luar batasan akal manusia biasa. Wa maji'uha baghtatun min ghairi naql, dan ilmu tersebut datang kepada wali-wali Allah, kepada pewaris ni, baghtatan ataupun baghtatun serta-merta, tanpa diriwayatkan dan tanpa kajian. Bahkan dia datang dengan amalan yang mereka usahakan. Jadi disebabkan cara mendapatkan ilmu makrifat tadi bukan seperti cara biasa. Dia bukan seperti dengan cara kita mengkaji kitab dan seumpamanya. Jadi manusia yang tidak dikurniakan dengan jalan untuk mendapatkan ilmu makrifat tersebut mengingkari ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia yang lain. Dan diriwayatkan satu ketika seorang syekh bernama Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, maksudnya anak-anak murid ni anak murid dia sendiri, minta daripada syekh, dia kata, wahai syekh,
tolonglah kamu ajarkan kepadaku ilmu-ilmu hakikat. Jadi Syekh pun bertanya, wahai anak-anak muridku, kamu ni ada berapa orang sekarang? Jadi mereka berkata, kami sekarang ni dalam lingkungan 600 orang. Jadi Syekh berkata, cuba kamu pilih daripada 600 tu 100 orang. Yang terbaik sekali, yang paling kuat zikirnya. Jadi dia pun pilih 100 orang. Bila dah pilih 100 orang, Syekh tu kata, daripada 100 tu kamu pilih 20 orang. Yang terbaik, dia kata. Jadi mereka pun memilih 20 orang. Daripada 20 orang tadi, Syekh tu kata, cuba pilih 4 orang. Jadi mereka pilih 4 orang yang terbaik. Dan 4 orang tadi tu ialah ashab kusyufat. Ialah ahli-ahli kasyaf. Ahli-ahli ilmu dan seumpamanya. Maksudnya bukan ahli tarekat biasa. Anak murid dia yang hebat ni. Faqala Syekh berkata, "Lau takallamtu alaikum fi ilmil haqaiqi wal asrar." Kalau aku cakap kepada 4 orang ni, yang kamu sangka ni anak murid yang paling baik ni, lakana awwalu man yufti bi kufri haula'il arba'ah. Nescaya orang yang pertama sekali yang akan menghukumkan aku kafir ialah 4 orang anak murid tadi. Jadi sebab itulah ilmu tadi disembunyikan, disimpan, tidak dinyatakan kepada manusia. Dan sebagai penutupnya, Imam Abdul Wahab Sya'rani berkata, wala yajuzu an yu'taqad fi haula'is sadah annahum zanadiqah fil batin. Maksudnya Imam Sya'rani berkata sebagai penutupnya, jangan sekali-kali kita berintiqad bahawa kesemua ulama-ulama ataupun ahli-ahli sufi mereka ialah manusia yang zindik pada batinnya, kerana mereka tadi menyembunyikan satu perkara daripada manusia, daripada orang awam dan seumpamanya. Bahkan dia kata wajib ke atas kita berintiqad bahawa mereka tadi ialah manusia-manusia yang dikurniakan dengan ilmu laduni daripada Allah, dan kita yang tidak mengetahui istilah-istilah yang mereka nyatakan. Dan mereka tidak menyembunyikan ilmu tersebut, melainkan kerana manusia tidak boleh memahami apa yang ingin mereka katakan. Sebagaimana dinyatakan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya datang satu orang yang bertanya kepadanya tentang persoalan tentang tasawuf dan tarekat, maka Imam Ahmad bin Hanbal sendiri kata, aku tak boleh jawab soalan kamu ni. Kamu hendaklah pergi kepada Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Dan satu ketika riwayat daripada Syekh Izzuddin Ibn Abid Salam radhiyallahu anhu. Maksud Syekh Izzuddin ialah ulama, salah seorang digelar sebagai Sultanul Ulama, ulama fiqh yang amat agung. Jadi setelah dia tadi ditemukan dengan Syekh Abu Hasan Syazili, barulah dia tadi beriktikad bahawa ilmu tasawuf dan tarekat ialah ilmu yang benar. Akhir sekali Syekh Izzuddin berkata, dalil yang paling nyata bahawa ahli tasawuf mereka berada di atas jalan yang benar ialah terzahirnya keramat dan perkara-perkara yang menyalahi adat di tangan mereka, dan perkara tersebut tidak berlaku kepada mana-mana kumpulan manusia yang lain. Dan Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia di peringkat awal dia berkata, tiada lagi dah ilmu melainkan ilmu yang ada pada kami, iaitu ilmu fiqh dan ilmu yang mereka dapat daripada Al-Quran dan hadis. Jadi setelah Syekh Izzuddin tadi menerima amalan di dalam ahli tasawuf, satu ketika mereka membuat perhimpunan. Berhimpunlah wali-wali Allah dan ulama-ulama semasa berlakunya peperangan dengan Perancis, dinyatakan di sini. Kan, jadi berhimpun, maksud di kubu-kubu ataupun di tempat-tempat berperang tadi berhimpun Syekh Izzuddin, Syekh Makinuddin, Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Ain dan sahabat-sahabat mereka. Jadi mereka pun kan semasa dalam perang tadi ada masa lapang, mereka membaca Risalah Al-Qushairiyah. Jadi setiap orang bercakap tentang apa yang mereka faham daripada ayat-ayat Risalah Qushairiyah, sehingga datang Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu. Maksudnya dia pun berada bersama mereka dalam peperangan tersebut. Jadi apabila Imam Abu Hasan datang, mereka berkata, wahai Imam, kami ingin mendengar syarahan kamu terhadap apa yang dinyatakan dalam kitab Risalah Qushairiyah ni. Jadi Imam Abu Hasan kata, antum masyayikhul Islam, kau ialah syekh-syekh umat Islam, kamu ialah ulama-ulama di zaman ni, dan kamu telah bercakap, dia kata. Jadi apakah guna aku nak bercakap lagi? Jadi mereka kata, tak, kamu kena cakap juga. Jadi apabila mereka mendesak Imam Abu Hasan bercakap, maka Imam Abu Hasan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan mula bercakap, mensyarahkan kalam Imam Qushairi radhiyallahu anhu. Jadi apabila dia bercakap, Syekh Izzuddin menjerit daripada dalam kemah tersebut dan keluar, menjerit dengan suaranya yang amat kuat. Dia panggil kepada semua tentera-tentera tadi, wahai semua tentera, masuklah ke dalam kemahku ni, marilah kita mendengar kalam manusia yang amat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah beberapa keadaan yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani tentang
kefahaman daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahawa manusia yang kafir tadi, salah satu sifat ni di dunia ialah kazzabna, mendustakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang salah. Wallahu taala alam. Jadi moga-moga apabila kita membaca surah Tabarak tu setiap hari, jadi kita kena berhati-hati daripada menyesatkan manusia, kan, berhati-hati daripada menuduh manusia, terutamanya manusia yang mengajak orang lain kepada jalan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.